Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tak ni? Pemuda UMNO punya mask, face mask. Aduh. Okey. Bersama saya hari ini ialah Saudara Raja Anwar. Datuk. Kak lah ni, apa benda ni tak nampak ni? Kejap lagi papa datang. Kejap lagi papa datang. Okey. Jadi petang ni sahabat-sahabat daripada Denyut Nadi Rakyat Betul. DNR. hadir untuk sembang santai di Jom Sati KL untuk sembang-sembang tentang KWSP, tentang kedudukan UMNO dan macam-macam lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya silakanlah Saudara Raja Anwar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Syukur kita dapat jumpa Datuk hari ini. Datuk, saya nak tanya Datuk. Ya. Datuk rasa apa pendirian UMNO atau BN menjelang PRU 15 nanti? Apakah mereka akan bersama dengan bersatu bersama Muafakat Nasional menyertai Perikatan Nasional dalam pilihan raya nanti, ataupun apakah mungkin UMNO berdiri dengan sendirinya? Itu saya soalan dia. Kalau ikut status quo, ikut pendirian sekarang, berdasarkan apa yang saya cedok daripada yang diungkapkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan bahawa UMNO tidak akan bertembung kerusi dengan Perikatan Nasional. Maknanya UMNO tidak akan bertanding di tempat yang Perikatan Nasional bertanding. Maknanya UMNO tidak akan menentang Bersatu, UMNO tidak akan menentang PAS, dan UMNO tidak akan menentang mana-mana parti di dalam Perikatan Nasional. Itu pendirian Naib Presiden UMNO. Dan saya difahamkan juga lebih kurang begitulah pendirian segelintir pemimpin UMNO yang ada hari ini. Namun bagi saya, sekiranya UMNO mahu prestasi yang lebih baik dalam pilihan raya umum yang akan datang, suka tak suka UMNO kena berjalan di atas kaki sendiri bersama rakan-rakan Barisan Nasional. Kalau PAS mahu bersama dengan kita, alhamdulillah. Kita bertandinglah semua kursi PAS kita jangan kacau. Yang 18 kursi tu. Kalau ada tempat-tempat yang PAS, kita rasa kita perlu letak PAS, contohnya di Johor untuk menampakkan bahawa ada kerjasama yang jitu antara UMNO dengan PAS, maka mungkin kita akan bagi PAS bertanding lebih kurang dalam 30 kursi. Namun bagi saya, sekiranya pilihan raya yang akan datang, UMNO mengagihkan kursi seperti mana yang diungkapkan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri, maka saya boleh kategorikan UMNO hari ini menempah jalan untuk menjadi sebuah parti kecil. Maknanya UMNO hari ini akan menjadi parti yang lebih kecil daripada dulu. Kalau dulu kita bertanding 122 kursi, kita masih menang 54 kursi. Sekarang ni daripada 122 kursi dah bagi PAS 30 kursi, tinggal 92 kursi. Bersatu dulu ketika dia ni parti tepi jalan, dia boleh bertanding 55 kursi. Sekarang dia sudah menjadi Perdana Menteri. Takkanlah dia nak bertanding 55 kursi saja, betul tak? Tapi ada kemungkinan besar juga disebabkan menyedari mereka pun tidak ada kekuatan, tidak ada calon-calon yang bagus. Mungkin mereka akan bertanding sekitar 40 kursi saja. Maknanya UMNO hanya akan bertanding 52 kursi. Dikala UMNO lemah, dikala UMNO berhadapan dengan fitnah, UMNO dicemooh, dihina, prestasi paling buruk UMNO pun, UMNO menang 54 kursi. Tetapi kalau bersama dengan Bersatu,
UMNO hanya boleh bertanding 52 kursi. Maknanya prestasi UMNO sudah pasti lebih buruk daripada tahun 2018. Jadi sekiranya saya menjadi kepimpinan UMNO, saya akan memutuskan supaya UMNO bertanding bersama dengan rakan-rakan komponen Barisan Nasional saja. Kalau PAS nak ikut, alhamdulillah. Tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab lebih baik kita pergi secara bersendirian menggunakan lambang dacing kita. Kan? Kalaupun kita tak boleh membentuk kerajaan, sekiranya rakyat tidak yakin dengan kepimpinan UMNO sedia ada ni, kalau kita tak boleh membentuk kerajaan, yang pasti kita mempunyai kursi yang banyak yang bakal kita menangi. Mungkin sekitar 80, mungkin sekitar 90. Tapi bagi saya kalau diangkat Datuk Seri Najib sebagai chairman Barisan Nasional semula, maka peluang untuk UMNO BN memenangi lebih banyak kerusi, saya yakin jauh lebih cerah. Kalau Datuk Najib lah yang memimpin gerakan ini, penentangan ini, dengan senario semasa hari ini, orang lebih yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Najib yang terbukti telah berjaya menjaga rakyat dengan baik sepanjang tempoh 9 tahun. Saya yakin anytime BN Solo boleh memenangi pilihan raya umum dengan simple majority. Okey tu. Tetapi senario sekarang ni kita nampak seperti UMNO masih lagi mahu bekerjasama dengan Bersatu dalam PRU 15. Apakah UMNO tidak belajar daripada kesilapannya bekerjasama dengan Bersatu di Sabah dahulu? Maka kita nampak UMNO ataupun BN dimainkan oleh Bersatu. Saya rasa orang UMNO ni bukan bodoh. Ramai yang bijaksana, cendekiawan di dalam UMNO tu. Mereka tahu bahawa mereka hari ini bekerjasama dengan parti yang nak menghancurkan UMNO. Mereka bekerjasama dengan parti yang menunggu masa nak melipat UMNO, menggulung tikar UMNO ni. Tapi bukan semua benda saya boleh faham. Adakah kerana kepentingan peribadi seseorang yang bimbang takut kes mahkamahnya, beliau akan didapati bersalah ke? Ataupun ada kemungkinan besar sifat yang terlalu merendah diri di kalangan kepimpinan UMNO yang tidak mempunyai keyakinan bahawa UMNO ini boleh menang tanpa kerjasama dengan Bersatu. Sedangkan saya yakin rata-rata rakyat yang kat bawah ni, mereka tahu bahawa UMNO boleh berdiri atas kaki sendiri tanpa perlu bergantung harap pada Bersatu. Sebaliknya Bersatulah yang hari ini masa depan dia ditentukan sama ada UMNO bersetuju untuk kerjasama dengan mereka ataupun tidak. Kalau UMNO bersetuju bekerjasama dengan mereka, kurang-kurang mereka mempunyai peluang untuk memenangi 40 kursi. Tetapi kalau UMNO tidak mahu bekerjasama dengan mereka, mereka akan berhadapan dengan UMNO, menentang UMNO. Belum tentu mereka boleh menang lebih daripada 5 kursi. Ini apa yang saya nampak rakyat di bawah faham, tapi pemimpin UMNO 2-3 kerat di atas ni, bukan semua tak faham. Ada beberapa orang ni macam tak faham, macam tak boleh brain. Okay, Datuk. Datuk ada sebut macam tak faham. Ya. Apakah macam tu ada apostrofi tu? Macam sebenarnya mereka faham, tetapi mereka mungkin ada agenda yang lain. Apa saya tak nampak agenda yang lain, lebih kepada menyelamatkan politik diri sendiri. Contohnya macam Anwar Musa. Anwar Musa hari ini kiblat dia lebih kepada Tan Sri Muhyiddin. Pertama, dia tahu bahawa akar umbi UMNO telah menolak beliau dalam pemilihan UMNO yang lepas. Dia kalah jawatan timbalan Presiden UMNO dengan sangat teruk. Tok Mat punya keputusan jauh lebih hebat berbanding dia. Terlalu jauh gap dia. Kedua, dari segi kepimpinan UMNO itu pun sudah mula menjadi was-was terhadap Anwar Musa, yang dilihat lebih mempertahankan kepentingan PPBM berbanding dengan kepentingan UMNO.
Jadi saya boleh katakan, kalau kerajaan Muhyiddin ini tumbang, maka disitulah berakhir riwayat politik Anwar Musa sebagai seorang menteri. Jadi kalau dapat dipanjangkan nyawa Muhyiddin, di situ juga kita akan lihat nyawa ataupun riwayat politik Anwar Musa akan lebih panjang. Jadi bagi saya, orang macam ni bukan dia tak faham realiti semasa, tetapi dia mengharapkan bahawa kerjasama ini berterusan supaya beliau boleh lagi bergantung di bawah payung Tan Sri Muhyiddin, walaupun hakikat dan realiti dia ditolak oleh parti. Inilah keadaan-keadaan manusia-manusia yang berada di dalam UMNO. Ada setengah-setengah pula kiblat dia dengan Muhyiddin. Dia pun mendapat habuan-habuan tertentu daripada Muhyiddin, diberikan jawatan-jawatan GLC pun ada. Jadi masing-masing ada kepentingan masing-masing. Sekiranya pilihan raya berlaku segera, kemungkinan besar apa yang dinikmati hari ini tidak akan lagi dinikmati selepas ini. Jadi mereka tidak berani nak mengambil risiko. Ada pula di antara mereka ni, awal-awal lagi sudah nampak bahawa kejatuhan BN ini akan menyebabkan BN akan gugur daripada pesada politik tanah air. Antaranya Hishamuddin, yang sudah pun menghantar orang-orang dia untuk menyertai Bersatu. Tetapi disebabkan kita menang pilihan raya kecil di Cameron Highland, beliau tarik handbrake, beliau tidak meneruskan hasrat untuk menyertai Bersatu. Begitu juga dengan orang macam Wabi Khairi Jamaluddin, yang pernah mengecam Datuk Seri Najib di atas kekalahan BN pada pilihan raya umum yang lepas, dan mengecam 1MDB dan macam-macam lagi, kan? Sekali jalan, beliau menyedari bahawa tindakan beliau itu tidak menguntungkan kerjaya politiknya di dalam UMNO. Maka beliau cuba berubah. Tapi bila diangkat menjadi menteri di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin, kita lihat sekali lagi dia melakukan serangan kepada Datuk Seri Najib. Dan hari ini dia menjadi baruan nombor 1 kepada Muhyiddin, dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa tidak ada ahli-ahli politik yang lebih wibawa di dalam UMNO berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau tak yakin dengan kepimpinan UMNO, why in the hell that you are still staying in UMNO? You might as well leave us. Betul tak? Ini benda-benda yang saya rasa perlu diteliti oleh akar umbi. Dan saya secara peribadi, kita punya plan B. Plan B. Kalaulah UMNO dengan rela hati nak menyerahkan kerusi UMNO kepada Bersatu pada pilihan raya yang akan datang, dan kalau misalnya UMNO serahkan kursi kepada Bersatu, katalah UMNO menang semua 52 kursi, Bersatu pun menang semua 40 kursi, PAS menang semua 30 kursi, katalah ketika itu Bersatu minta dia nak jadi Perdana Menteri. Dikala dia menang 13 kursi, daripada 13 kursi itu hanya 6 je yang menyokong Muhyiddin, 9 dia curi daripada PKR untuk menyokong Muhyiddin, dan baki lagi 16 kursi dia curi daripada UMNO untuk menyokong Muhyiddin. Dikala jumlah dia kecil pun, kita tak boleh tolak permintaan dia untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau dia dah dapat 40 kursi, macam mana cara kita nak tolak? Betul tak? So, kalaupun kita tolak, maka akhirnya dia akan bawa 40 orang ini keluar daripada Perikatan Nasional, kembali bersama dengan rakan-rakan lamanya di dalam Pakatan Harapan. Dan kita lihat dalam sesi pengundian di peringkat dasar 26 hari bulan yang lepas, sudah nampak dengan jelas bahawa sudah ada kerjasama di antara Muhyiddin Yassin dengan PKR Anwar Ibrahim, kerjasama di antara Muhyiddin Yassin dengan DAP,
Kan? Yang akhirnya menampakkan dua pihak ini pun menyokong Muhyiddin. Sudah ada mutual understanding. Cuma DAP suruh PAN bangun bersama dengan Mahathir supaya PAS tidak kecil hati, kan? Bahawa Muhyiddin pun bekerjasama dengan PAN. PAN bangun tu, membantah tu, semata-mata nak menunjukkan bahawa pertama, tidak ada kerjasama di antara Muhyiddin dengan PAN. Jadi tak kecil hatilah PAS. Kan? Sama juga sehari sebelum pengundian itu, Muhyiddin dan Mahathir dilihat menaiki kereta bersama. Tetapi kenapa keesokan harinya Mahathir membantah? So ini sandiwara yang saya rasa rakyat bukan bodoh dan tak boleh menilai. Jadi bagi saya, kalau misalnya UMNO nak korbankan separuh kursi dia untuk diberikan kepada Bersatu, dan selepas pilihan raya kalau UMNO tak bagi Bersatu terus kekal sebagai Perdana Menteri, kursi UMNO ni yang telah diberikan kepada Bersatu akan lari pergi ke PH. Jadi bagi menyelamatkan kursi-kursi UMNO ni, ada kemungkinan besar cara yang terbaik ialah kita wujudkan UMNO 2.0, kan? Bertanding di semua kursi UMNO yang digadaikan kepada Bersatu, dan jika kita menang lepas pilihan raya, orang ni kita resapkan balik ke dalam UMNO. Ini Boleh Datuk jelaskan strategi yang lebih baik. UMNO 2.0 tu apa dia? UMNO 2.0 ialah UMNO yang tidak boleh menerima kerjasama dengan Bersatu. UMNO yang bukan bahalul, senang ceritalah. Yang sedar bahawa Bersatu ni ditubuhkan untuk mengambil alih UMNO, untuk menghancurkan UMNO, untuk menguburkan UMNO. Jadi sebelum dia kuburkan UMNO, kita bertanding di semua tempat yang mereka bertanding, kita kuburkan mereka. Berapa kursi kita boleh menang, kursi itu nanti lepas pilihan raya kita serapkan balik pada UMNO. Contohlah. Kalau ketika itu UMNO dipimpin oleh manusia yang rasional, yang munasabah, yang boleh memimpin UMNO dengan baik. Sebagai contoh supaya pendengar ni lebih faham. Okey. Katalah di Pagoh, Muhyiddin bertanding di situ. Ya. Aku pun bertanding kat situ. BN tak letakkan wakil, calon di situ. Kita letak calon. Datuk katalah contohnya Datuk bertanding di situ. Saya bertanding di situ. Oh, okey, begitu. Ya. Maknanya Datuk so di Larut kalau tak ada orang nak bertanding, Raja Anwar bertanding di situ. Saya nak lawan ni. Kalah tak kisah tu. Kan? Kita menjaga maruah UMNO di situ. Kalah dah pasti. Menang belum tahu. Bukan apa, itu demi menjaga maruah UMNO. Yeah. Jadi itulah yang Datuk maksudkan UMNO 2.0 tu. Yes. Okey. Jadi katalah Datuk menang di situ, apa langkah seterusnya? Kalau kita menang, kita sebelum bertanding tu setiap calon kita akan minta tanda tangan. Tanda tangan satu perjanjian di mana mereka bersetuju jika mereka menang pilihan raya, mereka akan menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri. Masuk UMNO atau menyokong UMNO lah. Mereka akan menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri atau mereka akan menyertai parti-parti yang UMNO friendly ataupun BN friendly. Perjanjian ni kita boleh buat kemudian lah. Ini kerja lawyer boleh buat. Jadi sebenarnya benda ini kalau lompat parti, Bersatu kita terus saman 100 juta. Betul ke kalau baru tak berlakunya lompat parti? Faham tak? Lompat parti je 100 juta. So kita boleh buat dia orang ni beringat. Mana nak cekau? Kalau dia orang nak beli ahli-ahli parlimen kita nanti, standby 100 juta. Nothing less than 100 million. Lompat parti je bayar 100 juta. Tapi saya pernah mengajukan soalan ni Bersatu pernah melakukan perkara yang sama terhadap BN di Sabah. Apabila BN meletakkan calon, tetapi Bersatu meletakkan calon bebas di situ, dan akhirnya bila calon bebas itu menang, dia menyokong Bersatu. Di situ kita nampak dah bagaimana permainan Bersatu. Tetapi apabila saya berkata, tu yang peliknya, engkau nampak tapi pemimpin UMNO tak nampak. Buta. Bila kita cadangkan UMNO 2.0 ini, sudah ada dengar suara yang mengatakan kita ini tak gentleman.
Oh, tak gentleman. Gentleman. Kalau bersatu letak Ini gentleman. suara daripada kepimpinan UMNO. Kalau bersatu letak gentleman. Ini kepimpinan Kalau UMNO kita ni tak nak diperbodohkan oleh bersatu, kita tak gentleman. Suka hatilah. Tukang batu and tukang simen, mata-mata and policeman. Ada aku kisah. Gentleman tak gentleman tu lah. Kita nak fikir selamatkan kursi UMNO je. Kan? Daripada kursi tu jatuh pada bersatu. Okey, itu alasan daripada orang-orang yang dalam UMNO sendiri, yang di mana kononnya kita jangan lawan bersatu. Lagi satu, ada juga alasan orang kata UMNO ni mana ada duit, mana ada nak letak calon-calon di 112 kursi yang dulu pernah ni kan, mana nak cekau duit tu. Apa bodoh sangat. UMNO punya duit yang kena tahan ni ada 192 juta ringgit. Di mana? Duit UMNO yang kena tahan tu. Itu yang kena tahan maksudnya 192 juta ringgit. Itu satu. Kan? Jangan lupa juga duit UMNO yang dulu digunakan untuk pilihan raya 2014. Selepas pilihan raya, mereka rampas duit tu. Itu ada 116 juta ringgit. Kan? Tapi persoalan hari ini, adakah dalam keadaan rakyat sudah sedar, rakyat sudah tahu mereka dikencing oleh Pakatan Harapan? Rakyat sudah tahu bahawa dari segi track record, mereka sudah merasa zaman Tun Mahathir 22 bulan, mereka dah merasa zaman Tun Mahathir 22 tahun, mereka dah merasa zaman Najib 9 tahun. Adakah rakyat hari ini akan menilai menggunakan duit? Betul, kita kena ada basic needs. Contohnya untuk deposit pilihan raya, kena ada. Contohnya untuk buat poster, kena ada. Kan? Tapi tak apalah. Benda-benda yang macam ni, kalau setakat nak buat poster apa semua basic needs ni, kalau UMNO tak bagi pun, MP UMNO rata-rata mampu untuk adakan. Tapi setakat hari ni kita dah 7 pilihan raya kecil yang kita menang. Kan? Saya rasa yang saya bertanding yang mula-mula tu yang bajet paling sikit. Kan? Yang lain semua alhamdulillah. Tidak ada masalah tentang soal bajet. Tak ada isu. No juga, issue at all. Ada juga saya baca Akar Umbi ni, dia kata kalau ada isu duit, dia orang sanggup keluarkan betul. demi UMNO, demi matlamat Melayu. Sebab hari ni bukan lagi duit menjadi kayu pengukuran. Contohnya lah dulu kalau nak bertanding MT UMNO ni, tak ada 2-3 juta tak boleh jadi MT UMNO ni. Betul tak? Tapi selepas kita tewas pilihan raya umum yang ke-18, yang ke-14, kita lihat perubahan itu sudah berlaku di dalam UMNO. Orang tak ada duit pun boleh menang. Orang-orang yang tidak ada background bisnes, bukan menteri, boleh menang. Saya salah satu contoh dia. Saya rasa saya pusing satu Malaysia itu hari, belanja pun tak habis RM5,000. Ini reality. So, pemikiran pemimpin UMNO di peringkat grassroots sudah berubah. Apatah lagi rakyat. Rakyat hari ini nak tengok orang yang boleh menjaga kepentingan dia. Contohnya hari ini, kalau Muhyiddin ada duit banyak sekalipun, tapi dia tak faham macam mana keselesaian rakyat. Contohnya, bila dia janji nak bagi rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP, akaun pertama, tanpa sebarang syarat. Akhirnya dia buat syarat yang bukan-bukan. Hari ini kita lihat kawan-kawan kita daripada golongan OKU. Rata-rata daripada mereka tidak dibenarkan untuk mengeluarkan duit KWSP mereka. Sedangkan dalam list tu mengatakan mereka yang contohnya yang tidak ada kehilangan keupayaan fizikal, tapi mereka ada contohnya lah ada gangguan dan sebagainya. Mereka tidak mendapat kebenaran untuk keluarkan. Sedangkan mereka terseksa. Rakan-rakan yang suami isteri bekerja, memang tak ada masalah, tapi dia kena potong 20% saja gaji. Tetapi walaupun 20% gaji tak sampai ke level 30% yang diletakkan oleh pihak kerajaan. Tapi bila banyak apa yang kerajaan putuskan bercanggah antara satu sama lain. Satu pihak dibenarkan bekerja. Bila mak bapak dibenarkan bekerja, taska pula tak dibenarkan bekerja.
So mana orang nak belanja duit, nak cari duit, nak untuk membayar anak pergi ke Taska. Taska buat pembelajaran secara online. So Taska ni pun kena bayar. Dalam masa yang sama kena belanja lagi RM950 untuk letak anak di pusat penjagaan anak, pengasuh. Kalau ada 3 anak sekali, RM950. Benda ni dia kena fikir. Dan ada setengah orang, contohnya lah Makcik Kia. Makcik Kia lah macam yang Bidin selalu cakap ni. Gaji RM800. Kena potong 20%. Tinggal RM800. Bidin, dia seorang engineer. Gaji RM1,000. Betul tak? Dia gaji RM1,000. Kena potong 30%. Dia boleh keluarkan duit KWSP dia. Tapi Makcik Kia tak boleh. Sebab kurang. Susah lagi dapat. So di mana letaknya kebijaksanaan kerajaan hari ini? Jadi Tak cerdik. apa yang susah sangat nak lepaskan Puteri Gunung Ledang tu? Ini yang saya cakap. Mereka ni sebenarnya tidak amanah. Okey, pertama sekali saya nak persoalkan. Okey. Saya bukan nak menuduh, saya nak beritahu kerajaan telah salah guna duit KWSP. Kerana kalau duit KWSP ini dibenarkan untuk rakyat mengeluarkan duit ini, ianya hanya 4.8% daripada equity KWSP bernilai lebih RM900 bilion. Takkan 4.8% pun kau tak boleh nak adakan. Maknanya engkau dah terlebih melabur. Sehingga tidak ada cash untuk backup untuk rakyat mengeluarkan duit dia. Okay, ini pertama. 48 pun dah tak boleh. 4.8 pun tak boleh. Dahsyat dia, apa dah jadi? Maknanya dia dah terlebih pakai. Reserve yang sepatutnya disimpan untuk kalau ada perkara berlaku supaya rakyat boleh keluarkan duit dia. Duit ni dah dipakai. Yang kedua, duit ni direservekan supaya bila belanjawan 2021 ni lulus, kebanyakan daripada projek-projek pembangunan mereka nak guna duit KWSP. Persoalan hari ini ialah duit ini bukan duit mak bapak atau abah kau. Ini duit rakyat. Dikala rakyat betul-betul memerlukan, rakyat betul-betul sengsara. Inilah masanya dia perlukan duit dia untuk meneruskan kehidupan. Dan kalau kita benarkan dia menggunakan duit dia untuk meneruskan kehidupan dia, sebenarnya kita membenarkan dia menyumbang kepada negara untuk selamatkan negara. Sebab apa saya cakap begitu? Katakanlah, kata Datuk Seri Najib, 20 bilion dibenarkan untuk dipakai. 2016-2017, kita bagi bantuan BRIM kepada 7.2 juta rakyat. Kos dia baru 6.8 bilion. So kalau 20 bilion digunakan untuk bagi rakyat yang memerlukan ni keluarkan duit KWSP dia, apa akan berlaku? 3 kali BRIM. 3 kali BRIM diinjek dalam pasaran. Ini sama seperti stimulus package. Belum lagi kita lihat tahun bulan 4 tahun ni sampailah bulan 9 bila bank bagi moratorium. Nilai moratorium yang diberikan tu ialah 6.34 bilion. 6.34 bilion campur dengan 20 bilion. Maknanya 4 kali BRIM. Cuba bayangkan kesan dia kepada negara. Sudah pasti lebih baik. Tapi Bahalul nama Muhyiddin ni, dia tak tahu pasal ekonomi. Kalau tak tahu pun, dia boleh tanya dengan adik ipar Daim, Dr. Wahid tu, macam mana cara nak menjana ekonomi. Kurang-kurang Profesor Kangkung ni boleh bantu dia sikit. Betul tak? Tapi ini rakyat nak keluarkan duit sendiri untuk bantu negara dan bantu diri sendiri. Dia sekat. Jadi macam mana kita nak biarkan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional terus jadi lembu kepada Muhyiddin Yassin? Macam mana rakan-rakan dalam Barisan Nasional yang telah diberikan jaminan bahawa mereka ini apa yang mereka minta, 2 benda, moratorium wajib automatik
dan juga KWSP, semua orang layak untuk keluar maksimum 10,000. Dua benda ni tak diberikan. Okey, Datuk. Bolehkah kita benarkan orang macam ni yang bersifat munafik? Bukan setakat munafik kepada rakyat, tetapi munafik kepada rakan-rakan komponen Perikatan Nasional itu sendiri. Terus menjadi Perdana Menteri. Jadi Datuk, dalam keadaan ekonomi yang menghimpit macam ni, Ya. kita nampak macam kerajaan tak tahu nak buat apa, kan? Kalau tak tahu, cuma nak menunggu Kalau tak tahu, tanya kepada yang tahu. Kita Itu tengok, sebabnya ramai orang tak faham kenapa saya cakap kita perlukan orang macam Datuk Seri Najib. itu saya Sebab nak Datuk katakan. Seri Najib dia ada track record. Dia ambil industrial economy. Dia ambil ekonomi industri. Dia tahu macam mana cara nak menjana pendapatan negara. Dia ada hubungan yang baik. Bantuan perhatian dulu, idea Datuk Seri Najib. Lepas tu baru buat. Sekarang ni dari segi KWSP ada Datuk Najib dan moratorium tu desakan Datuk Najib. Apa sebenarnya kerajaan sekarang ni usahakan supaya lebih baik daripada idea-idea ni? Ini soal ego. Kita tengok peringkat awal bila Datuk Najib maafkan Muhyiddin. Datuk Seri Najib sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Peringkat awal bila dia belum besar kepala lagi, Muhyiddin follow, betul tak? Banyak idea-idea Datuk Seri Najib yang dilontarkan dalam Facebook, banyak yang di-follow, diikuti, diambil oleh rakyat, oleh kerajaan. Dan kesan dia lahirnya BPN dan macam-macam lagi. Walaupun tak mencukupi, tetapi ianya cukup untuk mengharumkan nama abah kau ni. Betul tak? Harum tak nama dia sekelip mata? Dapat gelaran Sedangkan dia hanya melaksanakan idea-idea Datuk Seri Najib. Tapi nama dia harum sekejap. Betul tak? So, bila katalah ketika itu sudah harum, kenapa dia tak teruskan sekarang ni mendengar nasihat-nasihat yang baik? Betul tak? Sebab nasihat-nasihat yang baik ini secara tak langsung akan membantu untuk mengukuhkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia memilih untuk menjadi budak jahat? Kenapa dia memilih untuk menjadi seorang tyrant? Seorang yang zalim, yang mana rakyat ketika hari ini berhadapan dengan kesusahan, duit rakyat nak keluarkan sendiri pun dia tak mau bagi. Yang ini ke saya punya? Ya, betul. Betul tak? So bagi saya tak cerdik lah. Ada soalan-soalan daripada ni? Okey, Datuk ada mention pasal tokoh yang kita nak ketengahkan sebagai Perdana Menteri daripada UMNO kan? Ya. Dan mungkin Datuk pun setuju kalau tokoh itu adalah Datuk Seri Najib. Ya. Namun Datuk Seri Najib tidak ada di dalam kerangka organisasi UMNO. Jadi bagaimana dia akan Itu yang saya cakap. Pertama sekali kena faham, Datuk Seri Najib telah didesak untuk meletakkan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Kalau pukul 11 pagi hari tersebut beliau tidak mengumumkan peletakan jawatan, pukul 2 ke pukul 3 petang Khairi Jamaluddin, Mas Ermiyati akan membuat PC secara bersama untuk mendesak supaya Datuk Seri Najib meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan juga pengurusi BN. Tapi kita kena ingat, kita tewas hari itu dalam keadaan kita masuk pilihan raya secara bersama. Kalau ada orang yang memburukkan kerajaan kita, kita tak boleh letakkan kesalahan itu kepada satu orang saja. Kita masuk kerajaan secara bersama. Kita kena tanya juga dengan KJ, sejauh mana kejayaan dia untuk menarik golongan muda bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. He failed badly. Kita kena tanya juga dengan Mas Ermiyati. Kan? Adakah dia berjaya menarik golongan orang-orang muda wanita untuk bersama dengan Barisan Nasional? Dia juga gagal. Yang dia berjaya bawa lagi duit 4 juta ringgit, duit Puteri UMNO sebelum dia keluar daripada daripada UMNO. Jadi saya nak beritahu, hari ini rakyat sudah sedar bahawa Datuk Seri Najib difitnah. Rakyat sudah tahu bahawa apa yang diperkatakan tentang
1MDB. Jika ada pun penyelewengan, ianya dilakukan oleh Jolo dan rakan-rakan sekutu dia. Bila berlangsung persidangan mahkamah, prosiding mahkamah juga, nama yang disebut telah mengarahkan si Polan bin si Polan. Semuanya nama Jolo. Tidak ada satu orang pun mengatakan bahawa Datuk Seri Najib mengarahkan saya untuk buat ni. Tak ada. Dan dalam kes SRC International contohnya, yang paling jelas ialah Datuk Seri Najib didakwa kerana sejumlah wang sekitar 42 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaun amanah yang dijaga oleh seorang lelaki bernama Nick Faisal. Dan lelaki ini jugalah yang memasukkan duit ke dalam akaun amanah tersebut. Dia CEO SRC International. So, bagaimana kenyataan beliau belum lagi diambil oleh pihak pendakwaan, kenyataan ketua penyeleweng iaitu Jolo belum diambil oleh pihak pendakwaan, kenyataan Zeti Aziz yang bersekongkol dengan Jolo untuk membawa masuk duit ke dalam negara ini, dan beliau juga menerima puluhan juta ringgit ke dalam akaun suami dia di luar negara, dan duit ini sedang dituntut. Sebahagian daripada duit ini dikatakan adalah duit yang ada link dengan 1MDB. Orang ini pun tidak didakwa di mahkamah, tidak diambil keterangannya. Macam mana Datuk Seri Najib, keterangan saksi utama dan mereka yang the main culprit ini belum diambil, tapi Datuk Seri Najib boleh didakwa. Bukan setakat boleh didakwa, tetapi dianya telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa seperti mana yang kita sedia maklum, baru-baru ini Datuk Seri Nazir Aziz mengatakan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Dan pendakwaan terpilih ini bermula di zaman Pakatan Harapan, diteruskan di zaman Pakatan Harapan 2.0 Muhyiddin Yassin. Nampak tak? Okey, So, rakyat kat bawah dah tahu Datuk Seri Najib tak bersalah. Tetapi kenapa Datuk Seri Najib susah untuk diketengahkan oleh kepimpinan UMNO? Pertama, kerana yang jadi presiden nak kekal jadi presiden, nak merasa kursi Perdana Menteri. Kedua, yang berada di bawah tu, kalau Datuk Seri Najib balik, maka makin lambatlah proses mereka untuk naik ke atas. Kan? Ketiga, orang yang dah terlepas cakap, dah terlebih hina, dah terlebih kutuk Datuk Seri Najib, mereka lagi bimbang riwayat politik mereka juga akan berakhir terjejas kerana mereka telah mengeluarkan kata-kata yang melukakan hati Datuk Seri Najib. Cuma satu je saya pinta. Kalau nak lihat BN kembali sebagai sebuah kerajaan yang berwibawa dengan kemenangan yang bergaya, tidak ada orang lain boleh buat kerja ni. Hanya Najib Razak. Dia boleh jaga ekonomi dengan baik. Bursa saham terbaik 1886 mata terbaik zaman Najib. Kita punya mata wang berada dalam keadaan yang cukup baik ketika kita melepaskan jawatan Perdana Menteri. 3.85. Bagi dekat Mahathir jatuh sampai 4.26 pun ada. Itu belum lagi kita kira dari segi foreign direct investment. Zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita ada masalah dengan negeri China. Kita hilang banyak bisnes. Zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita bermasalah dengan India. Kita hilang banyak bisnes. Tetapi jangan lupa, orang yang berjaya bawa foreign direct investment daripada negeri China penghujung 2016, 144 bilion, Najib Razak. Orang yang berjaya bawa masuk tanda tangan perjanjian perdagangan dengan negeri India, 158 bilion, Najib Razak. Daripada 158 bilion ni, hanya 7 bilion je Malaysia melabur ke India. Yang lain, India melabur ke Malaysia. Yang bawa masuk King Salman ke Malaysia, melabur, Aramco melabur 31 bilion di Rapid Pengerang.
Najib Tun Razak. Belum cerita pelaburan daripada Singapura, pelaburan daripada Jerman, pelaburan daripada France, merata dunia. Itu sebab kita tak perlu tambat duit ringgit untuk mengukuhkan kedudukan ringgit. Kita bawa masuk foreign direct investment. Okey Datuk, tak dapat dinafikan Datuk Seri Najib ni memang kita sangat perlu kan khidmat dia kembali untuk menyelamatkan negara kita. Tetapi soalan ini biasa dah kita dengar kata-kata inilah. Datuk Seri Najib masih lagi dengan kes mahkamahnya, pertuduhannya masih belum selesai. Ada juga kata Datuk Najib nak selesaikan kesnya. Mungkin makan masa daripada 7 sampai 10 tahun, mungkin lebih ke, tak tahu berapa lama. Jadi kalau nak tunggu benda tu, benda ni tak tahu pula apa yang akan berlaku. Jadi ada tak jalannya supaya kita bercepatkan agar Datuk Seri Najib boleh kembali memimpin negara? Persoalan dia, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kerosakan pertama yang dia bawa ialah dia telah menukar ketua Peguam Negara. Dia angkat Tommy Thomas menjadi Peguam Negara. Bila Tommy Thomas diangkat menjadi Peguam Negara, rule of law bertukar menjadi law of the jungle. Kes-kes melibatkan kepimpinan Pakatan Harapan, baik dari segi sibarasa rahsia, 2 kes. Kes MCMC, kes Akta Hasutan digugurkan. Kes Eric Paulson, Akta Hasutan digugurkan. Kes Tamrin Ghaffar, kes Rafizi Ramli, kes Hasan Karin, kes Lim Guan Eng, walaupun Lim Guan Eng dan Pang Likun ada 60 saksi pendakwaan. Daripada 60 saksi pendakwaan, 25 dah dipanggil, 35 masih lagi belum dipanggil. Walaupun belum habis, walaupun mereka dah menukar ketua hakim negara, menggantikan ketua hakim negara dengan Richard Malanjut, seorang yang pro Pakatan Harapan. Bukti dah terselah. Dia berhenti saja jadi hakim, ketua hakim negara. Kita tengok dia dilantik menjadi board of director sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan, kroni Mahathir. Kita tengok dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sabah, dia naik sepentas berkempen untuk calon warisan bersama dengan kepimpinan DAP. Jadi sudah terang lagi bersuluh. Ketika zaman dia menjadi ketua hakim negara, apa berlaku? Nombor 1, dia masuk saja menjadi ketua hakim negara. Kita lihat pada ketika itu, dia telah menukar hakim yang ditugaskan untuk menjaga kes Datuk Seri Najib, kes SRC International. Peringkat awal, Hakim Sufi Razak. Kemudian ditukar, dia ambil hakim daripada mahkamah komersial yang tidak pernah ada pengalaman dalam kes sivil, kes jenayah. Tiba-tiba menjadi hakim dalam kes jenayah yang berprofil tinggi. Cuba bayangkan, boleh ke benda ini berlaku? Kedua, kita tengok bila Lim Guan Eng digugurkan, walaupun pihak pendakwa meminta supaya dia dibebaskan, tetapi Hakim Datuk Hadariah telah memutuskan supaya kes Lim Guan Eng dibebaskan dan dilepaskan. Maknanya kita tak boleh dakwa dia balik dalam kes yang melibatkan banglo 2.8 juta yang dibeli oleh Lim Guan Eng, yang hakikatnya harga pasaran dia 4.27 juta. Dan bila Mohsin Latif memohon supaya dilakukan semakan semula ke atas keputusan Hakim Datuk Hadariah, pagi itu sepatutnya Hakim Abdul Karim menjadi hakim yang menyemak semula keputusan Datuk Hadariah. Tiba-tiba datang surat daripada pejabat Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara, meminta supaya Hakim Datuk Abdul Karim ditukar dengan Hakim Datuk Hadariah. Maknanya Hakim Datuk Hadariah menyemak semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah oleh dirinya sendiri. So benda ni tak pernah berlaku dalam sejarah. Inilah dipanggil kangaroo court, tuan-tuan. Jadi sepatutnya bila kita dah tukar kerajaan, kita dah buang Pakatan Harapan, dah ganti dengan Perikatan Nasional, perkara pertama yang wajib dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ialah dia perlu buang semua kes yang malicious prosecution.
Dia kena buang semua kes yang dipanggil selective prosecution, yang berniat jahat, yang selective prosecution, yang terpilih dan yang bermotifkan politik. Kes Datuk Najib awal-awal zaman Tan Sri Apandi sudah diputuskan bahawa kes ini tidak ada kes. Sebab apa tak ada kes? Sebab Datuk Sri Najib tak tahu bila mana si Nik Faisal itu memasukkan duit ke dalam akaunnya. Contohlah engkau seorang pegawai tinggi kerajaan. Dia minta projek tanah. Kau pun luluskan satu tanah. Betul tak? Dia nak bagi kau duit, takut. Dia tanya dengan aku pegang khas kau ni. Kau ada bank account Luqman tak? Bank account Raja Anwar. Aku pun bagi. Dia terus bank in dalam account kau. Tanpa pengetahuan kau. Kau duit banyak. Banyak daripada sumber-sumber meniaga, isteri pun meniaga, buka salon, rambut dan macam-macam jenis duit. Kau tak boleh keep record. Kan? Tiba-tiba, satu orang pendakwa ni, Tommy Thomas, dakwa kau di mahkamah. Kata kau terima rasuah daripada dia. Boleh ke? Kalau ikut Akta Pencegahan Rasuah, tak boleh. Dia mesti, kita pun tahu, kita terima duit tu. Itu sebab Tan Sri Apandi membebaskan Datuk Seri Najib. Tapi Tommy Thomas dah tentu-tentu peguam kepada Ching Ping, peguam kepada Lim Guan Eng. Memang ada clear inclination towards Pakatan Harapan. So, itu sebab bagi saya mudah. Selagi mahkamah ini di bawah pengaruh Pakatan Harapan atau Pakatan Harapan 2.0, selagi itu Datuk Seri Najib tidak boleh mendapatkan keadilan. So itu sebabnya kita kena pastikan UMNO BN ini kena kembali menjadi kerajaan, baru kita boleh bebaskan mahkamah. Jadi maksudnya mahkamah rayuan, mahkamah tinggi itu buang masa je lah. Bagi saya simple. Semua kes kat mahkamah hari ini yang berniat jahat patut digugurkan. Tak patut pun diteruskan. Sebab itu adalah pertuduhan politik. Pertuduhan politik. Sama juga kes yang melibatkan Lim Guan Eng. Kan? Sepatutnya digugurkan. Kenapa saya cakap kena gugurkan? Sebab ketika Muhyiddin berada di dalam kerajaan bersama dengan Lim Guan Eng, dia sudah tahu tentang kes terowong dasar laut. Tapi dia tak dakwa. Tapi bila Lim Guan Eng sudah tidak berada dalam satu pakatan yang sama dengan Muhyiddin, baru Muhyiddin mengambil tindakan terhadap Lim Guan Eng. Adil tak? Tak adil. Okey, Datuk. Okey. Cukup? Cerita lain sikit lagi. Oh, cukup lain. Okey. Ini ada wayang baru kita dengar. Oh, wayang baru. Cerita apa? Tok Mahathir kata, dia kata dia nak dakwa Azmin lah pula. Dia kata 10 orang ahli bila Azmin kata sebenarnya ada 10 orang. langkah Sheraton tu idea daripada Tok Mahathir, tapi Mahathir tu dia nak mengelakkan daripada tak tahulah, tiba-tiba dia nak dakwa Azmin dalam hal ni. Dia bukan nak dakwa. Dia mengesahkan bahawa video maksudnya sem di antara Azmin dan siapa ni, Haziq benar-benar wujud. Persoalan dia, pengakuan Mahathir itu sendiri sudah membolehkan kita mendakwa Mahathir di mahkamah kerana beliau telah melakukan selective prosecution. Faham tak? Kenapa bila pemimpin UMNO kena, dia dakwa, tapi bila Azmin Ali kena, dia tak dakwa. Masa dia di Menteri dulu tak ada pula dakwa. Tak ada pula dia dakwa. Macam pening. Kau nak percaya lagi orang tua ni? Okey. Dan mana boleh dia dakwa? Dia bukan peguam negara. Takkan kau nak lantik dia ganti Idrus Harun? Mungkin Atuk tu sendiri yang buat pending ni in the first place. No. Jangan terlalu fikir yang he is too smart. Mahathir sebenarnya bodoh. Kan? Kalau dia tak bodoh, dia tak adalah berkuasa cuma 22 bulan. Betul tak? Cuma walaupun Mahathir bodoh, Muhyiddin lagi bodoh.
Itu sebab walaupun baru 9 bulan, kan, dia punya cahaya nak ke longkang tu lebih cerah. Itu yang dipanggil Aisina. Jadi Datuk, okey, soalan last aku Ya. Last punya soalan. Ya. Datuk ada sebut tadi dalam UMNO lah terutamanya Ya. menganggap Mahathir ni too smart. Sampai kita nak tengok masa zaman Mahathir ni apa next step Mahathir buat. Kalau ada orang UMNO apa cakap lagi nak buat? kalau ada orang UMNO cakap Mahathir tu smart, Nah, saya tak sampai tahu nak cakap sampai apa. tak berani nak buat keputusan, dia kata nanti Mahathir apa langkah. Sampai akhirnya UMNO sendiri tak buat apa-apa keputusan. Saya sampai yakin dia lupa yang mungkin UMNO ni adalah parti yang paling besar. tak mungkin dia orang ni masih seriau dengan Maha Firaun dulu. Dia tak tahu bahawa Maha Firaun dulu dah mati. Yang tinggal hari ni saka dia saja. Tapi dia masih nampak benda tu terbayang-bayang. Ya. Okay lah. Tapi okeylah, mula peringkat awal dulu kita lawan, kita seorang-seorang je, lama-lama makin ramai. Makin ramai tahu bahawa ini bukan zaman dulu. Dulu ada ISA, sekarang dah tak ada ISA. Apa nak takut? Betul tak? Dia nak penjara kita, boleh penjara dengan syarat dia dakwa dulu kita di mahkamah. Dulu kalau ada ISA dia boleh tangkap dia. 2 kali aku kena. Kali pertama 59 hari, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Kan? Dia boleh tangkap je. Tapi bila Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, walaupun ISA itu boleh menjamin masa depan politik dia, boleh membunuh semua musuh-musuh politik dia, tapi dia gentleman. Ini baru betul gentleman. When he is in power, he make reform. Not like those idiot, when they lost their power, they talk about reform. Macam Anwar Ibrahim. Itu bukan reformis. Reformis ialah orang yang buat reform ketika dia in power. Dia hapuskan ISA, dia pindah akta universiti dan kolej, pelajar universiti boleh buat politik hari ni. Dia hapuskan, dia pindah akta polis. Dulu nak berhimpun macam ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Confirm masuk lokap. Nak sembang 2 orang kat kita. Tak boleh. Lebih daripada 5 orang di bawah Seksyen 10 akta polis, mesti ada permit polis. Sekarang tak perlu. Nak buat perhimpunan apa pun, kan? Kita bagi notis 10 hari kepada pihak polis, selesai. Siapa buat perubahan ni? Jangan lupa, media dibebaskan oleh Pak Lah ketika Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Ya. Okey, cukup kot. Ada lagi yang tanya? Okey, tanya soalan. Saya nak tanya pilihan Datuk. Ya. Datuk untuk PRU 15 ni, apa pilihan Datuk? Sama ada UMNO, BN dengan PN ke, BN dengan PAS ke, ataupun bila BN masih boleh dengan PAS, tapi PAS masih dengan PN, ataupun BN bersendirian? Bagi saya simple. Secantik-cantiknya BN bersendirian. Kalau PAS nak bersama kita, Alhamdulillah. Tak nak pun tak apa. Kadang-kadang kita kena beritahu juga dengan PAS bahawa dia menang 18 kursi pilihan raya lepas kerana fitnah terhadap UMNO ni terlalu dahsyat. Sehingga kan ada orang Melayu tak tergamak nak undi UMNO, BN, tak tergamak nak undi Pakatan Harapan, dia undi tengah-tengah. Itu yang PAS dapat 18 kursi. Tapi dalam keadaan orang dah tahu bahawa UMNO difitnah, orang dah tahu bahawa tidak ada parti lain boleh memerintah lebih baik daripada UMNO. Siapa perintah lepas ni, semua ke laut. So, cuba kalau dia orang ni lawan dengan kita. You rasa dia orang boleh dapat 18 kursi? Masa BN kena fitnah pun menang 50 lebih kursi. Ya, betul. 79. 79. BN menang. Betul. Itu termasuk Sarawak tu, Datuk. Termasuk Sarawak lah. Sarawak memang sebahagian daripada kita. Adakah kita akan berdepani PRU 15 bersama Sarawak ataupun InsyaAllah. Kita akan bersama dengan GPS. Okey? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.